Okay, sambung balik. So, V ni ketika apabila Y dia kritikal. Okay, ni adalah formula Y kritikal lah. Jadi kita ada formula lain lah yang Y kritikal. Okay. So, yang seterusnya maklumat yang diberi ialah lebar saluran dan kadar alir. Okay. So, awak kena fahamlah saluran ini, bentuk saluran ni ialah segi empat. Sama. Tak sebenarnya sama. Segi empat tepat ke boleh jadi segi empat lah. Segi empat. Bentuk dia di mana lebar yang diberi ialah 5 meter. Okay. Jadi dia nak suruh kita cari sekarang ni ialah dia punya Y. YC. Kenapa YC? Okay. Boleh jadi juga Y. Betul tak? Boleh jadi sini Y. Kalau ikut formula asal dia Y lah. Y darab B. Betul tak? A sama dengan Y darab dengan B. Okay. Itu kalau ikut formula yang asal dia lah. A sama dengan Y darab dengan B. Okay. Okay. A itu ialah dia punya luas dia. A sama dengan Y darab dengan Y darab dengan Ian. Ini formula yang asal yang kita jumpa. Kita belajarlah. Okay. Tetapi kenapa sini Y kritikal? Kan? Apabila kita cuba dapatkan Y ni bukan melalui formula luas. Kita boleh juga dapatkan Y ni melalui formula luas. Betul tak? Iaitu kita guna formula. Ini kadang-kadang student dia silap lah. Dia buat Q sama dengan AV. Q sama dengan A dan juga darab dengan B kan. Q sama dengan AB. Q diberi 15. A luas ni dia ambil. Darab dengan B velocity. So kat sini dia boleh dapatlah kan. Dia boleh dapatlah A. Betul tak? Dia boleh dapatlah Y. Sebab A ni, A adalah Y darab dengan B. B 5. So formula ni akan jadi, sini akan jadi 15. Ni student biasa jawab ni, saya tunjuk ke awak ni ya. Student biasa jawab macam ni. A dia ialah Y darab dengan B. So dia akan buat macam ni lah. Y darab dengan B. B tu ialah 5. Dan darab dengan C. Darab dengan B kan. Darab dengan B. B tak diberilah. Okay. V tak diberi dalam soalan ni, tak diberi. Tapi kadang-kadang ada juga V diberi. Dia saja nak trik kita soalan ni. Biasalah kadang-kadang yang buat soalan ni natural juga. Dia saja nak menguji kefahaman pelajar dia. Dia pun akan bagi nilai V. Student dia pun akan dapatkan Y ni menggunakan formula ni. So soalan dia betul ke salah? Soalan dia betul ke salah? V diberi tetapi kita nak cari V kritikal lain pula kan. Ini bukan kaedah di mana kita nak dapatkan nilai Y. Walaupun jawapan kadang-kadang sama, Y kritikal dengan Y kadang-kadang sama kan. Sebab dia Y ni di mana kita tahu dia kritikal kat situ apabila nombor fruit saja. Baru kita kata oh sini kritikal. Nanti saya akan ulas kat awak, saya ulas berdasarkan gambar rajah. Tapi kadang-kadang jawapan dia boleh jadi sama juga. Okey, kita uji ni. Jawapan sama tak sama? Okey, kita ambil VC ni 3.88. Kita tengok Y dia sama tak sama? V yang bukan ketika dengan V ketika sama tak sama? Kita tengok. Sebab tu dalam subjek ni, fluid ni, yang penting ialah konsep dia kan. Konsep dia penting. Okey, 15 bagi dengan 5 dulu. Kita dapat 3 ni lah, bagi 5. Yang ni 4 is sebelah, jadi 5 lah bagi 5. Bagi pula dengan V. Kita ambil V ni. Bagi 3.088. So kita dapat kat sini 0.972. Sama. Nampak tak? Sama. Maknanya
ada juga student yang pakai konsep ni, dia boleh dapat jawapan yang sama. Kan? Oh, dia kata samalah jawapan dia. So, kalau saya jadi lecturer, saya boleh accept tak jawapan dia? Sebenarnya, kalau saya yang tanda, saya boleh accept juga. Saya kata dia betul. Kan? Misal kata dia nilai B tu dah diberi kan. Saya kata okey, student ni betul lah, jawapan dia betul. Saya boleh bagi dia full mark. Sebab saya ada alasan dia. Kan? Tetapi dari segi prinsip hidrolik, dia tak boleh. Kau tak boleh buat pengiraan yang macam ni. Walaupun kadang-kadang awak tengok, cik kenapa bagi full mark? Ya, sebab apa saya bagi full mark? Sebab kat sini memang kes ni dikritikal. Kita tak check dia nombor float pun tak kisah. Sebab soalan memang kritikal. So kes saluran ni memang kritikal berlaku kat sini. So kita boleh pakai formula ni, saya kata. Atas prinsip dia tu betul lah. Kan? Tetapi kalau kes yang berbeza pula, yang mana dia buat gambar rajah longitudinal, di mana awak tak tahu dia ada part kritikal, ada part yang bukan kritikal, so kita tak boleh pakai formula ni lah. Tapi kalau persamaan ni, kalau soalan ni hanya pada satu keratan saja, maka persamaan ni boleh diguna pakai. Sebab sama. Okey, sama. Ini salah satu cara lah ini saya cerita kat awak dari segi prinsip. Sama ada dia kritikal tu, sama tak formula yang mana kita pakai formula biasa, boleh tak kita cari kritikal punya? Boleh untuk keratan rentas yang kritikal. Tetapi kalau kita tak tahu kritikal kat mana, tak bolehlah kita pakai. Kan? Okey. Sebab kita tak dapat berapa kedalaman kritikal. Sebab kat sini, macam mana kita boleh dapat kritikal? Sebab Y yang kita nak cari ni, sebab apa? Sebab V tadi saya ambil V sini, V ni saya ambil V kritikal, bukan V salurannya, V yang asal. Okay? Sebab saya ambil V kritikal. Kalau saya ambil, dia bagi nilai V untuk satu keratan, untuk satu saluran, maka kita tak boleh pakailah. Itu beza dia. Sebab tu kadang-kadang student dia silap kat situ. Kadang-kadang lecturer yang buat soalan ni dia saja nak rangkap student, nak tahu student faham tak faham. Dan nanti saya tunjuk ada soalan yang begini macam ni ya. Kalau pakai BC, maka Y kat sini sebenarnya adalah dia akan jadi Y kritikal lah kat sini. Okey. Kalau macam ni boleh. Kalau macam ni boleh. Macam ni ya. Okey. Kalau setakat macam ni je, dia maknanya dia pakai BC apa semua, boleh pakai. Macam ni boleh, kita boleh guna pakai formula ni. Sebab V ni ialah BC, so Y kat sini juga adalah YC kritikal. Tapi kalau dia V, bukan V kritikal, so kita tak boleh dapat Y kritikal. Okey, faham lah semua? Faham ke tak faham? Ada lagi tak ada ni awak ni? Ada. Faham cik. Jawablah, jangan sombong sangat dengan lecturer kan. Jawablah. Kalau saya tanya, faham ke tak faham? Faham. Cubalah jawab ni senyap je. Sombong tak boleh, kita adat kita berguru kan. Mana boleh sombong. Ni lecturer pun tak tahu, ada dia orang ni. Macam mengganggu tu. Lecturer pula nak kena usah tengok, ada ke dah putus ke? Cakap seorang ke? Okay, so saya ulang balik. Apa yang saya sebut ialah V kritikal apabila Y kritikal. Y kritikal apabila V kritikal berlaku. So salah satu kritikal maka dia kritikal lah. Sebab tu kita pakai V kritikal, so kat sini adalah Y kritikal, dia bukan Y lagi. Okay, so kita tengok contoh benih balik. B 5 meter, Q 15 meter padu per second. So kita boleh pakai, kita kena pakai formula ni lah. Sebab V tak diberi ya. So kita pakai formula ni. Tetapi formula ni pula, dia adalah kadar alif per unit lebar bagi dengan G. So kadar alif per unit lebar kat sini, Q dia ialah 15 bagi lebar 5. So kita dapat 3 meter 3 meter padu per second per meter. Jawapan dia sebenarnya, kita tak pakai ni macam ni. Kalau ikutkan awak akan pakai nanti 3 meter padu per second
Sebab dia kadar alih dia tetap kita pakai dia meter padu. 3 meter padu per second dan awak akan pakai dia per meter. Dia macam ni. Dia punya simbol dia per meter padu per second per meter. Ataupun ada setengah disebut per lebar. Boleh juga lah. 3 meter padu per second per lebar pun boleh juga. Okey. So, apabila kita dapat kadar alih per unit lebar, so formula ni kita akan guna pakai, masukkan balik iaitu 3 kuasa 2 bahagi 9.81 dan kita punca kuasa 3 kan dia, so kita akan dapat jawapan dia ialah 0.972 meter. Okey, so bila kita dah dapat Y ketika, maka kita masukkan dalam persamaan untuk dapatkan hal laju ketika. So ini formula dia sama, dan bila dah masuk akan dapat jawapan dia 3.088 meter per second. Ini adalah unit bagi hal laju, meter per second. Meter stand for sesaran dan juga second ni stand for masa, time. So dapatlah jawapan dia. Okey, seterusnya kita pergi pada problem 5.3. Ini pun saya copy juga. Okey. Dia kata kat sini ialah kadar alih. Kadar alih yang melalui channel yang berbentuk segi empat dah. Semua bagi segi empat dia kita ni. Tapi soalan dia familiar tanya tentang trapezium. Yang mana lebar dia ialah 8 meter. Kadar alih dengan lebar 8 meter ni, kadar alih dia ialah 15 meter padu per second. Dan apabila kedalaman aliran ni ialah 1.2 meter. Okey. So bentuk yang sama juga. Bentuk yang sama. Macam ni juga bentuk dia, channel ni. Okey. Yang mana lebar dia ialah 8 meter. Lebar dia 8 meter dan dia punya nilai Y dia 1.2 meter. Kedalaman aliran ialah 1.2 meter. Okey. Okey. Ini dah bagi dah nilai dia. Okey, so soalan ni pula dia suruh awak dapatkan tenaga tentu yang melalui aliran ni lah. Tenaga tentu aliran yang melalui channel ni. Okey. So kita nak dapatkan dia punya tenaga tentu. So apabila awak jumpa soalan macam ni, step yang copy tu lah senang. Step yang berikutnya, okey. Spesifik energi Kalau awak jawab macam ni, ini macam awak dah tahu skema jawapan kan. Kita takkan kita jawab Q, tiba-tiba je tu jawab Q, tiba-tiba je awak cari V. Tak kan? Maknanya apabila awak dapat soalan, awak mestilah akan bermula dengan formula kan. So awak kena tahu formula. Spesifik energi awak dapatkan formula bagi E. Bukan total energi tapi spesifik energi. So daripada formula ni lah, maka Y dah diberi 1.2 meter tambah dengan V kuasa 2 bahagi 2G. So V kuasa 2 ni berapa pula? Barulah awak cari V. 2G ni, G ni nilai constant lah. V ini ialah formula dia ialah Q sama dengan AB. Kan? Ni formula ni Asal dia formula dia ni Q sama dengan AB. Kat sini. Formula yang asal dia kat ni Okay. Saya elakkan dia. Ni formula asal dia. So dia apabila jadikan V perkara rumus, so Q bahagi dengan A. A ni bawa di sini jadi bahagilah. Q bahagi dengan A. So Q ni ialah 15. Bukan Q kecil Q besar. 15 bahagi dengan B darab dengan Y. Iaitu area luas sama dengan B darab Y atau Y darab B lah mana-mana. So darab 1.2 darab 8. So 8 darab 1.2. Jadi bila awak calculate dia akan dapat 1.5625.
So awak dapatlah jawapan ni. Dan awak kuasa 2 kan dia, bahagi dengan 2G. Dan apabila awak dah bahagikan, tambah dengan 1.2, so awak dapat 1.324. Ini adalah specific energy. Critical depth guna formula yang sama juga yang ni. Critical depth punya formula. Okey, saya highlightkan dia juga. Ni dia critical depth. So daripada critical depth ni, maklumat yang kita nak ialah kadar alir per unit lebar. So kena dapatlah kadar alir per unit lebar Q sama kadar alir Q ni kadar alir 15. Dia beri kan 15 ni dia. Bahagi dengan dia punya lebar dia 8 meter. So 15 dah 8. So awak dapatlah 1.875 meter persegi per second. Ni bukanlah kita tak pakai unit macam ni. Kita pakai unit macam ni. Tak apalah. Malah saya nak adjust semua. Okey. So maka dapat kadar alir per unit lebar. So awak dapatkan YC sama dengan kadar alir per unit lebar kuasa 2 kan dia dan bahagi dengan G. Ada student silap dia punca kuasa 3 kan dulu, baru bagi dengan G, jawapan dia salah lah. Patutnya bagi dulu dengan G 9.81 barulah awak punca kuasa 3 kan dia. Okey. Sorry ada gangguan internet. Awak pun tak beritahu saya cakap seorang tadi. Ada lagi tak ni? Cuba respon. Ada Encik, ada. Ada Encik. Ada Encik. Okey. Lain kali beritahu lah kalau putus. Awak tak beritahu saya cakap seorang-seorang tu. Okey. So saya sambung balik. Saya pun tak tahu kat mana saya berhenti. Okey, tak apa, tapi tak apa. Kat sini je dia. Okey, so YC Q kuasa 2 bagi G. So dapatlah nilai critical depth dia 0.71. Okey. So specific energy, ni specific energy tadi. So YC kat sini kan. YC ni jangan tak boleh pakai Q lah, pakai Q kecil ni. Iaitu kadar alir per unit lebar. So dapatlah bahawa critical depth dia ialah 0.71 meter. Awak tengok ni. YC dah kat sini. Faham lah? Tapi B samalah, lebar seluruh sama. So, nampak tak? YC tak sama dengan Y. Y 1.2 meter, tapi YC dia ialah 0.71 meter. Apabila dia nak suruh kira critical depth dan critical velocity, maka bila awak nak kira critical velocity, maka awak kena pakai Y. Y juga awak kena pakai Y critical. So, bila masuk formula, ya. Slide Encik hilang. Oh, okey. Bagus. Bagus lah beritahu. Umur Ubaidah, bagus. Terima kasihlah awak beritahu. Sama-sama. Hilang lah. Baik awak beritahu, tak sampai sudah lagi. Okey. Sorry .
Aku nak share. Sebab saya tadi putus, bila saya masuk balik, kena share balik, saya lupa. Okay, so maka awak dapatlah 2.639 meter per second. So, kalau tanya saya, cik, boleh tak pakai formula ni, cik? Boleh tak pakai formula ni? Boleh, dengan syarat A ni, awak kena dapatkan A lain lah, tak boleh pakai A yang ni. Tak boleh pakai B darab Y ni lah, awak kena pakai Y ni, ialah Y ketiga lah. Ni pakai 1.2 kan, so awak kena pakai 0.71. Maka awak boleh pakai lah. B ni akan jadi V ketiga. Kan? Maknanya boleh lah juga. Tetapi dalam subjek ni dia bagi formula ni untuk memudahkan. Dia bagi satu formula ke awak. Lagipun darat dengan G je. YC darat G punca kuasa. Lagi senang lah daripada yang ni. Pusing-pusing. Tapi boleh pakai formula ni dengan syarat apabila awak dapatkan nilai B ni, nilai Y kat dalam A ni ada Y kan. A dengan Y darat B. Y ni mesti Y ketiga. Tak boleh pakai 1.2. Bolehlah dapat BC. Okey, seterusnya value of minimum specific energy. Dia suruh dapatkan nilai bagi tenaga tertentu yang minimum. Ini adalah formula dia. Formula-formula ni semua kita dah bincang kan. So awak kena hafal lah. Awak kena hafal. Saya ingatkan Pak, penilaian alternatif sama macam semester lepas. Saya dulu ingatkan. Maknanya awak ada masa 48 jam untuk jawab 3 soalan. Rupanya tak. Awak cuma diberi 2 jam dan awak kena jawab depan lecturer. Itu punya. So, kena hafal lah semua-semua ni. Dan awak tengok nota kan nanti meniru pula. Nanti masuk pula PB awak. Okey. Takkanlah saya nak cakap awak. Okey, awak semua boleh open book. Takkan saya nak cakap macam tu kan. Sebab ada lecturer lain bersama dengan saya. Dan lecturer tiket pula. Tengok. Student Jafi patut dah dapat tinggi. Sebab lecturer bagi tengok nota. Dah sudah. Jadi awak kena hafal lah. Kena tangkap dengan lecturer. Dia lecturer tangkap lagi. Okey. So seterusnya kita masuk pada ketika aliran ketika. Ni yang saya nak sebut pada awak. Bahawasanya dalam satu aliran bukanlah bermakna aliran tu dia mesti ketika. Kan? Aliran ketika berlaku menandakan bahawa lompatan hidro akan berlaku. Kita nak pergi pada kes lompatan sebenarnya. So sebelum pergi pada lompatan tu kita pergi dulu pada apa sebab berlaku lompatan hidro. Lompatan ni macam kawasan waterfall lah. Itu lompatan lah. Okey. So ketika flow ni berlaku apabila nombor fruit dia equal to 1. Okey. Apabila nombor fruit dia sama dengan 1. Maka berlakulah lompatan. Okey. So V laju ketika ni formula yang tadi. Dan ini adalah formula nombor fruit. Okey, ini adalah formula nombor fruit. Ini benda ni. Okey, abaikan. Okey, ini adalah formula nombor fruit. Kita formula dulu sikit. Okey. Seterusnya sub ketika sub ketika ini berlaku apabila nombor fruit dia lebih besar daripada 1. Ini awak baca sendirilah. Itu saja. Macam tu je. Ini pun saya potong juga. Sebab nombor fruit nanti saya rasanya dah beritahu awak formula nombor fruit. Kan. So ketika berlaku apabila nombor fruit sama dengan 1,
Dan seterusnya, sub ketika berlaku apabila nombor fruit dia kurang daripada 1. Dan satu lagi ialah super ketika. Super ketika ni berlaku apabila nombor fruit dia ialah lebih daripada 1. Okey, so nombor fruit tu awak kena ingat lah. Kan? Dia lebih daripada 1. Super ketika. So, kat sini ya. Okey, seterusnya kita pergi pada alternate that. Ini tak penting. Condition of maximum discharge for a given value for specific gravity. Okey, ini ialah ini formula Y untuk kes apa ni? Tenaga tentu. Okey, ataupun formula ni awak boleh pakai. Mana-mana awak boleh pakai. Okey. Y sama dengan 2/3 E atau E sama dengan 3/2 Y. Okey. Ni formula specific energy yang kita pakai, ni formula dia yang sebelum ni. Okey, dan ini ialah maksimum dia punya maksimum discharge dia nak suruh kita dapatkan berapa specific energy pada kadar alir yang maksimum. Itu maksud dia, pada kadar alir yang maksimum. So ini formula yang kita pakai. Kalau dia suruh kita dapatkan tenaga apa ni, specific energy pada kadar alir yang maksimum, ini formula dia lah. So kena hafal lah juga ni. Ini formula ni saya tak bagi lagi kan. Ini kena hafal formula ni. Tengok berapa banyak formula. Okey. Seterusnya kita pergi kepada problem 5.4. Hati semua, kopi semua dah senang. Sebab saya nak laju. Sebab kelas awak agak ketinggalan berbanding dengan kelas saya satu lagi. Laju sikit. Okey. Problem 5.4. Tenaga tentu untuk 3 meter lebar saluran ialah 3 meter. 3 kilogram per kilogram. Awak tengok unit dia pakai kilogram meter per kilogram atau setengah pakai kilojoule. Tak kisahlah apa pun formula, tapi saya prefer pakai unit meter saja. Macam dia buat lah. Pakai unit meter sebab kilogram ni kita sebenarnya boleh potong. Kita potong ni. Okay, kita boleh potong dengan dia. Dan kilogram ni pun kita boleh juga potong dengan dia. Okay, so dia jadi meter je lah. So kita pakai tenaga tentu dia ialah dalam unit meter. Ada pakai joule dan sebagainya, tak kisah yang tu lah. Okey. Dia suruh dapatkan maximum possible discharge, iaitu kadar alir maksimum. Kadar alir maksimum untuk saluran ni lah, yang mana tenaga tentu dia ialah 3 kg dengan lebar saluran 3 meter. Okey. Yang ini dia tak bagi kita maklumat yang tepat lah tentang apa ni, rupa bentuk saluran ni. Dia tak bagi kita maklumat yang tepat. Tapi kalau tengok pada pengiraan dia, seolah-olah dianya berbentuk rectangular juga. Kan? Tengok pada cara dia jawab. Walaupun dia tak nyatakan secara tepat pada kita, tapi saya merasakan mungkin bentuk dia ialah segi 4 juga. Okey. So, maklumat yang diberi ialah lebar saluran 3 meter. Okey, ini lebar saluran 3 meter lebar saluran. Dan tenaga tentu yang berlaku dekat sini ialah 3 meter juga, sama. Okey. So, apabila kita nak cari formula
kita nak cari Q maksimum. Okey, kita nak cari sekarang ni Q maksimum. Formula Q yang kita nak cari, apa formula dia? Formula dia ialah Q sama dengan AV. Itu formula Q. Kan? Kalau saya kata kena buat formula dulu lah. Kalau nak cari kan. Okay, boleh buat formula dulu. Iaitu Q. Q ni ialah Q maksimum lah. Q maksimum sama dengan A darab dengan V. Sama lah juga kan. Formula ni juga yang kita pakai. Okay. Formula ni juga yang kita pakai. Okay. Tetapi kita kena tahu bahawa ni formula yang kita nak pakai. A dekat sini. A dekat sini ialah nilai Y dia ni ialah 2/3 E. Apabila kita nak cari Y dia 2/3 darab dengan E. Y dia kat sini kan. Ni Y. So apabila awak nak cari nilai A, Y darab dengan B kan. Y dia formula dia ialah 2/3 darab dengan E. Okey. Okey, ni sekejap. Okey, ni Y dekat sini ialah 2/3 E darab dengan B. A ni. So yang berubah dia ialah A. Formula tetap formula yang sama. Awak tengok cara dia jawab, iaitu dia dapat dia cari Y. YC Y Y ni. Formula dia Y sama dengan 2/3 E. So 2/3 darab E dia ialah 3. Nilai yang diberi. So dapat jawapan dia ialah 2 meter. Okey. Y dia ialah 2 meter. Okey. Seterusnya Q maksimum. Q maksimum A darab dengan B ya. Ini adalah A darab dengan B. Okey. So V kat sini. V dia ialah punca kuasa G darab dengan YC. Formula bagi V. V ni kalau awak tengok kat sini ya. V ni sebenarnya dia tak ada cerita pasal ketika-ketika sebenarnya. Awak boleh abaikan tentang ketika dia. Ini sebab dia main copy formula kan. Dia ambil formula. Macam saya cakap tadi, formula V juga ialah sama dengan punca kuasa G darab Y. Sebab Y kat sini bukanlah merujuk kepada Y ketika. Kan? Dia tak semestinya ketika. Itu kadang-kadang nota ni. Sebab tu kalau awak nak rujuk buku rujukan daripada overseas, biasanya awak kena rujuk dengan lecturer. Kan? Kena rujuk dengan lecturer. Okey. Tunggu sekejap. Okey, so dah masukkan. Ini adalah A darab dengan BC. So A kat sini. Yang ni lah tadi ya. So awak dah dapat A. Maka awak nak dapatkan BC lah. A ni boleh dapat lah kan. B darab YC. YC awak dapat. Okay. So nak dapat V. Okay. Dia nanti awak takut pening pula kan. Formula apa nak pakai ni? Sebab tu saya cakap kat awak formula sama je.
tak semestinya awak pakai formula tak semestinya dia mesti Y ketika. Macam ni bukan Y ketika. Okay, so punca kuasa G darab YC, maka kita dapatlah jawapan dia 4.4249 meter per second. Okay, kita pakai formula ni juga, tak ada masalah kan. Dia akan jadi ketika bila Y ni ketika. Kalau Y bukan ketika, V pun bukan ketika. Itu yang saya cakap tadi sebelum internet saya putus. Okay, so maka yang ni masuk formula A, ni Q ni A sama dengan darab dengan V. Ni V dia. So kita dapatlah Q maksimum dia ialah 26.576 meter padu per second. So apabila soalan tanya tentang maksimum, Q maksimum, awak kena faham. Awak kena ingatlah bahawasanya Q maksimum ini berlaku apabila nilai Y dia ialah 2/3 darab E. Okey, awak kena ingat yang tu. Yang ni kadang-kadang student apabila suruh cari nilai Q maksimum dia cari nilai Q dia. Sebab dia pakai Y saja. Maka itu bukan Q maksimum, itu adalah Q. Q maksimum ialah apabila 2/3 daripada specific energy. Maka baru. Dan awak bayangkan soalan final ni, dia akan gabungkan semua-semua ni dalam satu soalan. Jadi awak kena berhati-hati dalam menjawab soalan. Kena faham betul-betul tentang every word yang dipakai dalam soalan tu awak kena faham kan. Sebab tu awak kena, dia ada istilah dia minimum specific energy. Yang ni bukan, yang ni adalah maksimum Q. Okey, maksimum Q. Maksudnya kadar alir yang paling tinggi berapa longkang ni boleh pergi. Itu maksud dia. Bila kita nak buat longkang, kita kena tahu kadar alir longkang kita yang kita design tu. Kalau tiba-tiba kita kira-kira kadar alir dia 26, tapi keperluan dia sebenarnya 30, so kena lebarkanlah longkang ni. Kalau tak nanti banjir tidak berlaku sebab air tak dapat discharge keluar. Okay? Air tak dapat discharge keluar, menyebabkan berlakulah banjir kilat di kawasan tu. So engineer dia memang dia akan kira berapa kadar alir maksimum. So kadar alir maksimum ini bergantung kepada saiz longkang lah, bergantung pada saiz longkang. Okey, dah habis sejam dah. So kita pergi pada contoh yang berikutnya. Okey, kita pergi pada contoh yang berikutnya. Ialah problem 5.5. The specific energy, tenaga tentu untuk 5 meter lebar dia ni 5 meter. 5 meter saluran, channel ni saluran apa tadi? Saluran yang berbentuk segi 4 tadi ialah 4 Newton meter per Newton. Ini sama juga, dia pakai Newton ke kilogram sama lah kan. Kalau awak pakai kilogram, nak jadi Newton kena darab 9.81 lah. Ini saya rasa semua tahu lah kan. So boleh potong lah Newton ni boleh potong lah kan. Ini pun sama juga kes. Macam dia buat ni kan. So Newton, awak boleh potong Newton ni, so dia akan pakai meter juga. So sebab tu saya kata pakai meter sajalah. Tenaga tentu 4 Newton meter per Newton. Saja nak trik awak, nak bagi awak pening. Awak pun pening kan. Cik, awak cakap pakai kilogram. Itu soalan pakai kilogram lah. Kilogram meter per kilogram. Macam mana pakai Newton. So kilogram nak jadi Newton darab 9.81 cakap. Awak pun pergi darab 9.81. Kan? Ada jadi salah pula awak kan. So pakai je. Potong terus. Pakai je. Maknanya 4 meter. Sama lah. Berapa kilogram ke Newton ke. Sebab kita bukan nak kira dia punya berat dia, jisim dia. Kita cuma nak tahu dia punya tenaga dia saja. Tak kisahlah dia kilogram ke apa. Okey, jika kadar alir, rate of flow dia pakai sini. Awak tengok, if the rate of flow, dia ini adalah dari segi istilah macam-macam lah bahasa Inggeris kan. Dia boleh pakai macam-macam. Tapi kita pakai kadar alir. Flow rate pun kadar alir. Discharge pun kadar alir, kuantiti pun kadar alir kan. Itu adalah kadar alir. Ataupun ada soalan dia bagi
Iaitu dia kata jisim per apa ni, dia kata volume. Dia pakai volume. Volume per second. Volume per second juga keadaan alih. So dia pakai macam-macam istilah. Itu semua tak awak jangan risau sebab in the end awak mesti kena tengok nilai yang diberi dan apa unit yang dia pakai, iaitu meter padu per second. So confirm ini adalah keadaan alih. Sebab saya selalu perasan student tak faham ni tentang istilah-istilah ni. Kan? Dia pakai isi padu per second aliran ialah 20 meter padu per second. Dia kata isi padu pula bagi dia ingatkan V. Sebenarnya bukan V sebab per second. Isi padu per second adalah flow rate atau keadaan alih ya. So soalan ni dia suruh tentukan kedalaman aliran. Okey. So untuk soalan ni copy jugalah nak cepat. Saya sepatutnya kelas satu lagi tu dah habis dah saya ajar. Tapi sebab student cakap cik kita break dulu cik, dah tak larat dah. Saya pun okey lah. Saya fikir juga saya tak nak nanti gap jauh dengan awak kan. Okey. Okey, soalan ni awak dia suruh dapat tentukan. Okey, kalau awak tengok soalan dia macam-macam dia bagi, determine, calculate, find. Macam-macam kan. Dia guna istilah kat sini. Ini semua tak payah awak tak payah peduli. Dia pakai determine ke, dia pakai calculate ke, dia pakai find ke atau apa saja, itu adalah kognitif, dipanggil kognitif. Kan? Dia hanya untuk lecturer tahu aras kesukaran dia sebenarnya. Kan? Tapi awak kena tahu apa maklumat yang diberi dan apa yang soalan itu minta, itu saja. So soalan ni dia minta Y. Okay, so ini minta Y dan yang maklumat yang diberi ialah apa ni? Specific energy. So awak kena stickkan formula specific energy tadi. Takkan formula Y, mana ada formula Y. So formula specific energy. Ini dia formula specific energy. Soalan suruh cari Y. So ini formula dia yang kita pakai. Daripada formula ni lah yang kita pakai, barulah kita kembangkan dia. Okay. So E sama dengan Y tambah V kuasa 2 bagi 2G. So kat sini V tak diberi. V tak diberi. Tetapi yang diberinya ialah Q. Q dengan luas. Yang diberi ya. Okey. Gambar rajah ini juga bentuk dia ni rectangular. Dia beritahu kita maknanya kedudukan yang tadilah gambar rajah. So B darab dengan Y. Y kita pun tak dapat. Sebab tu saya kadang-kadang saya suka kalau awak lukis dulu. Tujuan lukis ni bukan apa. Supaya kita tahu apa maklumat yang kita ada, apa maklumat yang kita tak ada. Itu saja tujuan dia. Kan? Apabila kita dah lukis dia, ni bentuk dia. So kita tahu bahawa B ni nilai yang dia dah beri kita. Okey, dan Y dia tak bagi kita nilai Y berapa. So Y ni kita kena kira lah Y. Okey. Itu tujuan dia tu je kan. So bila awak masukkan 20, 5 darab Y. 5 darab Y ni 5 meter darab Y. Sebab ni kita dapat A ya. Dan formula asal dia ialah formula yang tadi lah. Iaitu Q besar. Q sama dengan A darab dengan V. Okey, ada setengah simbol V ni, ada setengah buku pakai V kecil. V kecil tu ialah velocity, V besar ialah volume. Itu yang biasa pakai dalam engineering
Kalau awak jumpa dalam engineering, kebanyakannya V kecil tu ialah velocity, V besar tu adalah volume. Sebab dia nak ada different antara volume dengan velocity, so dia jadikan V kecil lah. Kecuali kalau dia bagi U tu ialah halaju awal, V ni adalah halaju akhir. Boleh jadi juga. So yang tu semua tak kisah. V besar ke V kecil ke, yang awak kena tahu bahawa Q sama dengan AV, V ni stand for velocity, dia bukan stand for volume. Walaupun keadaan alih ni merujuk pada volume, tapi V ni merujuk pada halaju. Okey, so V sama dengan Q bahagi area, so dapatlah 4 per Y. Macam mana boleh dapat 4 per Y ni? Sebab yang ni kita potong dia kan. Kita pakai CV5, boleh kita potong dia. Yang ni akan jadi 5 lah kat sini. Yang ni akan jadi 5 dan yang ni akan jadi 1. Kan, itu yang jadi yang ni jadi 4 ni. Okey, yang ni jadi 4 sebab kita pakai CV5, dia jadi 4. 20 bagi 5 kan. Ni jadi 1. So jadilah 4 per Y. So kita tinggalkan dalam bentuk sebutan Y sebab kita tak tahu Y ni berapa. Okey. So bila awak nak kira, masukkan dalam formula ni, dia akan jadi Y tambah dengan V ni 4Y kuasa 2. Dia sebenarnya bahagi 2G. Bahagi 2G. Ataupun dia buat kat sini darab 1 per 2G. Kan? Kalau kita biasa, kita takkan simplifykan dia macam ni lah. Kebiasaan dia. Kan? Kita biasa, kita akan simplifykan dia. Kita akan buat per kat bawah ni kan. Biasanya kita akan buat per kat bawah ni je. Kan? Per 2G pun boleh juga. Ini saja matematik nak tunjuk ke awak lah. Kalau per 2G samalah juga dengan darab 1 per 2G. Kita potong. Biasa kita buat macam ni je. V kuasa 2 ni dia. Sebutan V ni 4Y kuasa 2 kan dia. Bagi dengan 2G. Still bagi 2G macam ni lah. Kalau kebiasaan kita jawab. Okay. So macam mana boleh dapat macam ni pula? Kan? Ini ini apabila 4 ni dia akan jadi 16. 16. Okey, saya copy dia. Okey, ini yang ni dia akan jadi, kalau kita dah masukkan kuasa 2 dia kan, maknanya dia dah didarab dengan kuasa 2. So yang ni kuasa 2 ni akan jadi Y ni lah akan jadi kuasa 2. Kan? Jadi 4 kuasa 2 dia akan jadi 16. Kan? So kat sini ialah 16. 16 per Y kuasa 2 sebab dia semua darab kuasa 2 kan. 4 ni kuasa 2, Y juga kuasa 2. So jadi Y kuasa 2. 4 kuasa 2 ialah 16. So kita boleh simplifykan dia. 16 ni guna CV2. 2 ni pun guna CV2 juga. So yang ke atas ni 16 ni dia akan jadi 8 lah. Dia akan jadi 8. So itu jawapan dia kat sini ialah dia jadi macam ni. Lepas tu dia jadi macam ni lah. So 8 bahagi dengan G Y kuasa 2. Okey. So bila dah jadi macam ni, E ni E lah kat sini kan. Sama lah kan. E sama Y tambah dengan 8 bagi dengan G kuasa Y kuasa 2, dia akan jadi macam ni. Ya, asal dia. So dia masukkan E ni sebagai 4 sebab diberi E ni 4 diberi. Dia given ni E sama dengan 4 meter. So dia masukkan 4 sama dengan Y tambah Y tambah 8 bagi dengan G dia convert 9881 darab dengan Y kuasa 2. So dia akan
jawapan dia ialah y tambah dengan 0.8155 per y kuasa 2. So, dia akan simplify. Yang ni dia boleh simplify juga. So, bila dia simplify kan dia akan jadi yang ni atau dia jadi yang ni. Kan? Macam mana cara dia simplify yang ni pula? Okay, kalau kita tengok yang ni ni sebenarnya matematik je ni. Macam mana dia cara dia simplify kan? Okay. Ni kita abaikan yang ni sebab ini dia punya step dia, kita ambil yang ni je. Yang ni yang dia simplify kan sebenarnya. Okay, macam mana cara dia ialah dia dia nak matikan y kuasa 2 ni sebenarnya. Kan? So, semua maklumat yang ada kat sini, macam ada nilai ni ataupun nilai ni di mana dia darab dengan y kuasa 2 lah. Itu cara dia buat. Okay. So, dia akan darab. Sini, yang ni pun dia akan darab juga. Yang ni pun dia akan darab juga. Dia darab dengan nilai apa? Dia darab dengan y kuasa 2. Sebab dia nak hapuskan y kuasa 2 kat bawah ni lah. Sebab kalau kat bawah ni susah nak kira kan. Okay. So, itu cara dia buat. Maknanya nilai semua ni dia darab dengan y kuasa 2. Yang ni pun dia akan darab dengan y kuasa 2. So, yang ni pun dia akan darab dengan y kuasa 2. So, bila dia darab y kuasa 2, kan. So, automatik yang ni menyebabkan dia boleh potong lah kat sini, y kuasa 2 ni. Kan, dia akan potong dengan y kuasa 2 ni. So, tu yang dia dapat jawapan dia. 4y kuasa 2. 4y kuasa 2 dia akan jadi y kuasa 3 kan. Jawapan dia akan jadi macam ni. Okey. Jawapan dia akan jadi macam ni. 4y kuasa 2 sebab darab y kuasa 2. Dan ni y darab y kuasa 2 jadi y kuasa 3 tambah dengan 0.8155. Yang ni lah. Sebab ni dah potong. Okey. So, apabila dah dapat macam ni, awak boleh bentukkan dia dalam macam-macam lah persamaan yang awak boleh bentuk. Sama ada awak nak pakai macam ni ke, tak kisahlah kan. Ataupun kalau saya pakai kan, 4y, lepas tu pakai tolak kan, 4y tolak dengan y kuasa 3 kan, awak nak pakai tambah ke tak kisah sebenarnya. Dan tolak lagi sekali sebab tak nak bagi pening kan. Tolak lagi sekali, tolak dengan nilai apa? Tolak dengan ni. Nilai ni. Sebab ni tambah jadi tolak. Bila kita pindah ke sana. Ini tak kisah, ini matematik je. Dan equal to 0. Boleh juga kalau awak nak pakai macam ni. Sama je jawapan dia. Ataupun awak nak pakai y kuasa 3 duduk kat depan. Boleh juga. Yang ni jawab pindah kan. Awak pindah yang ni ke sana. Jadi y kuasa 3 tolak 4y kuasa 2 tambah dengan 0.88 macam dia buat ni. Boleh juga. So tak kisah nak pakai ini pun betul, nak pakai ini betul, yang nak pakai ini pun betul. So terpulanglah pada awak nak pakai yang mana. Cuma sekarang ni apabila awak tengok kat sini dia pakai dekat sini this is a cubic equation. Ini adalah persamaan serentak sebenarnya. Solving by trial and error. Trial and error sebenarnya bagi saya dia just wasting time. Kita pun tak tahu nak try nilai berapa. Kan? Kita nak masuk berapa? Nak masuk 4 ke, 2 ke, 3 ke, buang masa. So apa yang bagi saya lebih baik pakai kalkulator saintifik. Sebab awak semua, saya rasa semua ada kalkulator saintifik kan. So awak boleh pakai kalkulator awak masing-masing. Kan? Macam mana nak solve ni boleh pakai kalkulator saintifik. Awak tahu ke macam mana cara nak buat? Cuba respon, tahu ke tak tahu?
Macam mana nak guna? Tahu tak tahu? Hello? Hello? Hello, boleh dengar tak? Dengar Encik. Audio saya problem ni. Hello? Cuba respon, boleh dengar tak? Hello, hello? Boleh. Dengar. Okey. Boleh ya? Jadi audio problem. So, itulah dia. So, yang ni awak boleh solve dia guna kalkulator saintifik awak lah. Macam mana cara nak guna dia, saya rasa mungkin awak tahu kot. Semua orang tahu, awak boleh try. Kalau tak tahu, saya akan tunjukkan pada awak. Okey. Sebab kalau awak nak kira try and error macam ni, buang masa lah. Sedangkan ini zaman kita tak ada kalkulator saintifik. Kalau kita dah ada, kita pakai ini. Cuma nak tunjuk yang ni tak boleh lah kan. Ini sebab dia tak ada simbol Y apa semua. Kan? Tak ada. Kan? Scientific programmer. Tak boleh kan ni. Nak tunjuk kalkulator yang awak pakai tu. Kalkulator apa awak pakai? MS570 tu kan. Programmer tak boleh, saintifik. Yang saintifik yang awak pakai tu boleh lah sebab dia ada Y. X, alpha Y, alpha X kan? Ada kan? Yang tu awak boleh pakai. Yang ni awak tak boleh pakai ni. Sebab dia tak ada simbol Y. Lepas tu sama dengan kita tak boleh pakai ni. Kita kena pakai sama dengan yang shift soft tu. So kalau awak kira boleh dapat lah. Okey. Sebenarnya kita pergi pada hydraulic jump or standing wave. Barulah masuk hydraulic jump. Yang tadi semua tu ialah asas pada hydraulic jump. Tak masuk ke hydraulic jump lagi. Kan? Hydraulic jump berlaku apabila berlakunya kedalaman ketika berlaku. Maka berlakulah hydraulic jump. Lompatan hidro. Di manakah lompatan hidro? Lompatan hidro ni berlaku biasanya di kawasan jeram. Apabila berlakunya pelanggaran ataupun tak kisahlah mungkin dam ataupun apa pun ataupun weir, kan, maka berlakulah hydraulic jump. Macam ni ya. Ini mungkin batu, ada batu ke, ni dam ni. Kalau tak dam pun ada batu kan. So apabila aliran ni dilanggar je batu, dia akan berlaku lompatan hidro. Ini adalah gambaran yang sebenar lah kan. Memanglah kawasan keadaan ni memang agak dia macam ni ya. Maknanya dia ada kecurunan dasar. Slope impact kan. Kecurunan dasar. Tetapi untuk analisis hydraulic jump, kita beranggapan bahawa dia adalah data. Dia tak ada kecurunan dasar. Itu beza. Sebab tu awak kena tahu pemikiran kita sebenarnya apabila kita masuk satu subjek baru ataupun kita beralih pada chapter yang baru, kita kena tahu apa konsep dia dan apa yang dia assume untuk calculation. Sama awak belajar subjek fluid mekanik pun ada juga kan. Apabila awak belajar dia akan assume banyaklah kan assumption yang dia buat untuk Bernoulli punya assumption apa. Maknanya dia tak boleh pakai dia tak boleh pakai the all case, the all calculation. Ada part-part tu tak boleh pakai. Sebab tu ada yang benda yang dia kena abaikan. Kan? Itu biasa lah. So kita tengok pula hydraulic jump ni. Okey, hydraulic jump ni di mana apa kegunaan dia? Kan? This local phenomena is known as hydraulic jump. Practical application of the hydraulic jump, ni dia. Dari segi
kita kasih hidrolik jam. Awak baca lah apa dia kata ni. To recover head, to increase weight on an apron, to increase the discharge, untuk meningkatkan kadar alih pada sempak ni, sempak yang awak belajar. To indicated special flow condition, to mix chemical use for water. Okay, ni ialah untuk kes rawatan air, mana dia campur ubat kan. So macam mana dia nak bagi ubat tu teradun elok lah. Yang saya kata aliran glora tu samalah, yang tu awak belajar tu asas dia kan. Dalam aliran glora tu ada banyak jam-jam yang berlaku lah. Aliran glora tu tak semestinya hari jam. Aliran glora ni kadang-kadang berlaku disebabkan oleh dalam pipe pun berlaku kan. Ini open channel punya. Aliran glora berlaku dalam pipe yang awak belajar aliran lamina, turbulent glora, perantara tu, itu kiss pipe. Pun berlaku juga. Tapi itu bukan hidrolik jam. Tetapi di dalam open channel, saluran terbuka ni, dia berlaku fenomena hidrolik jam. Sebab open channel kan, kadang-kadang ada batu dan sebagainya. Dalam pipe mana ada batu kan. Dalam pipe, glora ni mungkin disebabkan oleh lengkung kan. Elbow, kan, simpang disebabkan oleh simpang. Pengecilan pipe, pembesaran pipe pun berlaku glora, aliran glora kan. Ataupun disebabkan oleh mendapan dalam pipe. Okey, tetapi hidrolik jam ni berlaku di dalam sistem yang open channel. Dia berlaku mungkin disebabkan oleh macam-macam lah halangan dia menyebabkan berlaku hidrolik jam. So hari ni kita belajar tentang ni lah kan. Okey, type of jam, jenis-jenis lompatan. Ada banyak jenis lompatan, juga merujuk pada nombor Froude. Nombor Froude yang kita belajar, ni chapter ni page 13. Saya dah tunjukkan nombor Froude ke awak. Formula Froude. Ni dia. Ni formula Froude lah. Nombor Froude yang kita belajar, ini formula dia, V sama dengan G darab Y. So, ini nombor Froude yang kita belajar kan. Nombor Froude ni, tujuan dia untuk apa? Untuk mengesahkan aliran tadi. Sama ada dia ketika ke tak ketika. Okey. Sama ada dia ketika ke, sama ada dia super ketika ke kan. Tak ketika pula, mana ada tak ketika kan. Super ketika ataupun dia adalah sub ketika. Okey, so nombor Froude ni dia nak mengesahkan jenis aliran. Okey, jenis aliran. Ini peluang final, 4 peluang ni. Okey. Ini formula dia. So kalau kita tengok gambar rajah ni, kita mungkin tak berapa nampak kan. Okey, kita tengok gambar rajah ni, mungkin kita akan nampak lah. Okey. Ini dia. Di mana super ketika tadi, nombor Froude dia lebih daripada 1, dia berlaku kat sini lah. Kan, dia punya super ketika dia. Lepas tu ketika flow berlaku kat sini. Dan sub ketika berlaku kat sini. So yang kita nak belajar sekarang ni yang ni je. Kita dah tak belajar yang tadi, kita belajar tentang yang ni kan. Yang ni kita nak belajar tentang dia punya lompatan dia. Okay, lompatan dia. Lompatan dia berlaku kat sini, bukan kat sini. Sini sub ketika. Sini lompatan, ini super ketika. Ini lompatan, ini sub ketika. Okey, lompatan tu berlaku apabila berlakunya ketika flow. Kat sini daripada super ketika, ini ketika punya flow.
dia pun akan berlakulah lompatan dan berlakulah sub ketika. Okay. So ini gambaran ni. Apabila kita belajar tentang type of jump. Okay, type of jump. Jenis-jenis lompatan yang kita belajar juga merujuk kepada nombor fruit juga. Okay. Dia merujuk kepada nombor fruit juga. Okay. So formula fruit mana? Formula fruit. Formula fruit ni ada dua formula. Dia gantung pada maklumat yang diberi lah. Gantung pada maklumat yang diberi. So boleh pakailah mana-mana formula yang awak rasa awak nak pakai. Ni pun boleh pakai. Ataupun ni formula umum dia. Okay. Ni fruit ni B kuasa 2 bagi punca kuasa GY. Dan satu lagi formula ialah ni dia. B sama dengan G punca kuasa GY. Dan yang ni ialah B, sama dah formula. Ni dia fruit ni. Q kuasa 2 bagi GY kuasa 3. Yang ni saya nak beritahu. Ini sama je tadi kan. Ini ada tambahan formula. Ini dia. Juga nombor fruit. Yang ni sama dengan yang ni. Sama ni kan. Okey. Dan ini adalah skala-skala fruit. Apabila sekiranya nombor fruit sama dengan kosong, kan, bila formula ni awak kira fruit dia adalah 1, kosong 1, maka dia dikatakan no jump. Dia ada lompatan yang akan berlaku. Sebab dia baru-baru nak berlaku lah. Dia belum berlaku lagi lah. Nombor fruit dia equal to 1. Kalau ikut tarifan kat sini, dia adalah ketika flow. Dia akan berlaku, lompatan ini akan berlaku di super ketika flow. Barulah dia akan start berlakunya lompatan. Yang ni baru nak berlaku. Sebab tu saya kata lompatan berlaku apabila berlakunya ketika flow. Apabila ketika tak berlaku lagi tapi dia nak berlaku. Faham? Lepas tu barulah dia berlaku. Kan? Lepas tu dia balik pada saat ketika. Dia asalnya saat ketika, dia akan pergi ketika. Dia asal dia. Sebab dia ni dia ambil ketan ni je. Kalau awak tengok dalam masa awak buat ujian di makmal kan, dia panjang kan. Lepas ada sempak kat tengah-tengah kan. Ni sempak. Ni sempak dia panjang. So dia daripada saat ketika, dia akan pergi kepada ketika kan. Sempak kat sini kan. Lepas tu dia ni sempak kat sini. Kalau dalam ujian di makmal, sempak ni ada kat sini kan. So dia akan langgar. Macam mana saya tunjuk awak. Faham ke tak faham ni? Kita respon sikit. Tak syok saya mengajar awak senyap ni. Faham ke tak faham? Cuba respon. Faham. Mana hidrolik jam? Ni dah hidrolik jam. Eksperimen yang ke-6, hidrolik jam. Nak tunjuk supaya awak faham. Sebab kita duk belajar, duk main gambar rajah macam tu, susah lah kan. Ni dia. Ni, yang gambar rajah dia ambil, ni ambil kat sini je. Dia tak ambil keseluruhan ni. Tapi kalau ambil keseluruhan, awak tengok. Ni aliran kan. Aliran ni dia sebenarnya dia mengalir ke depan. Ada tak gambar rajah yang cantik sikit?
Ada ni ni boleh lah. Ni. Uji kaji makmal kan. Uji kaji makmal dia menyeluruh. Sebab buku ni cerita pun macam ni kan. Ni dia. Okey. Ni dia. Dia sama macam kes saya ni. Sama lah ni. Okey. Ni sama lah. So kat sini, kes ni, dia ambil kat sini je. Okey. Dia tak ambil keseluruhan dia. Yang mana dia mula-mula dia ialah sub ketika yang saya cakap tadi. Ni dia. Okey. Ni kalau awak tengok, mula-mula dia ialah sub ketika, dia akan jadi macam kecil kat sini kan. Lepas tu dia akan pergi pada ketika, ni ketika that kan. Dia akan pergi pada ketika, sub ketika, dia akan pergi pada ketika, dan apabila berlaku ketika, kat sini apabila berlaku ketika, dia akan berlaku lompatan. Awak tengok, daripada sempak ni ke lompatan, dia agak jauh sikit kan. Dan ini ialah jarak lompatan. Daripada ketika dia bertukar kepada super ketika, start dia bertukar pada super ketika, itu ialah sehingga ke dia kembali kepada sub ketika, itu ialah jarak lompatan. Itu adalah jarak lompatan. Panjang lompatan, sorry. Dia panggil ketika length. Itu dinamakan ketika length. Okay, aliran ni sebenarnya dia macam ni lah kan. Dia macam ni. Macam ni. Kan? Daripada sini, dia ke sini. Sini pun aliran ni kan. Kalau kena alat makmal ni panjang lagi ni. So aliran dia mengalir ni, dia langgar sepak. Masa dia mengalir ni, dia aliran apa? Sub ketika. Ya. Dia langgar sepak. Dia langgar je sempak ni, ini masih sub ketika. Yang ni, awak tengok dia akan berlaku lengkung dan dia akan naik ke sini kan. Ini adalah ketika. Ketika, kalau ikutkan, kan, kalau aliran tu perlahan, laju dia perlahan, dia tak akan jadi lompatan, dia akan jadi lurus je. Itu ada lompatan. Okey. Ataupun kalau perlahan lagi, dia tak jadi lurus, dia akan naik macam ni. Dia macam tak ada apa. Macam takung macam tu je. Itu sub ketika. Sub ketika tak ada apa. So, daripada sub ketika dia bertukar kepada ketika. Dan apabila dia bertukar je, dia awak tengok nombor fruit dia 1, no jump. Belum lompatan lagi, tapi dia dah nak berlaku lah. Apabila berlaku je ketika, dia akan berlaku lompatan. Ini sebab hal laju dia laju lah. Kalau hal laju dia perlahan, memang dia tak ada berlaku lompatan. Okey, so kita tengok lagi. Apabila nombor fruit dia apabila nombor fruit dia sehingga 1 hingga 1.7, tengok dah berlaku lompatan ke belum? Ini dah berlaku dah. Kan? Tapi dia macam nak berlaku. Tapi kita kata dah berlaku lah. Kan? Ini lompatan. Kalau tengok dengan mata memang tak boleh lah kan. Kita kena buat pengiraan lah. Macam uji kaji makmal pun apa tengok makmal. Memanglah lecturer suruh tengok mata. Tengok mata kat mana berlaku perubahan. Kan? Lecturer memang suruh tengok mata tapi awak buat calculation kan. Okey, lepas tu daripada 1 hingga 2.5 nombor fruit. Maka dia dah berlakulah lompatan. Iaitu dia adalah lompatan yang lemah.
Lepas tu dia naik lagi. Dia tak semestinya dia naik. Kadang-kadang dia akan kembali kepada keadaan dia tak semestinya dia naik ya. Kadang-kadang dia akan turun juga kan. Apabila dia turun je, maknanya dia akan kembali pada subcritical lah. Kan. Dia akan pergi pada supercritical dan dia akan pergi pada subcritical. Okey. Yang ni dia lompatan dia makin kuat lah. So gitulah, banyaklah skala-skala dia yang mana saya nak suruh awak kena ingat lah kan. Kalau 4 hingga 9 ni maknanya dia ni lagi kuat lah nilai dia. 4 ke 9, 4.5 hingga ke 9. Yang ni dinamakan, saya lupa juga, lompatan yang mantap. Okey, dia adalah lompatan yang mantap, steady jump. Dan atas daripada 9, dia adalah lompatan yang kuat. Ini boleh meragut nyawa orang ni. Strong jump. Okey, dalam peperiksaan, apabila ditanya awak jangan jawab macam ni. Strong jump, steady jump. Saya ni sebab nota kan, saya buat macam ni. Tapi sebenarnya kalau dalam pengiraan dia suruh awak nyatakan begini lompatan, awak kira-kira nombor fruit ni, bila awak pakai yang ni atau yang ni tak kisahlah. Awak pakai dapat 1/8, awak kata dia adalah weak jump. Okey lah awak keluar kenyataan. Tetapi kalau dia tanya, apakah yang serta huraikan, apakah yang dimasukkan dengan weak jump, yang tu awak kena hurai ni lah. Maknanya weak jump yang mana? Ni weak jump. So awak kena beritahu lah weak jump ni. A series of small roller develop on the surface of the jump, but the downstream water surface remains smooth. Downstream, dia ada satu lagi istilah downstream dengan upstream. Okey, downstream, upstream. Dia ada istilah hulu dan hilir. Okey, hulu dan hilir. Hulu tu apa? Hulu tu ialah, ini dia hulu sebelum lompatan. Ni ya. Hulu, lompatan, ni hilir. Hulu ni macam sebelum lompatan lah. Macam kawasan hulu. Macam awak duduk Kuala Pilah. Rembau kan hulu kan. Hulu tu rembau. Kalau awak lepas tu berlaku lompatan hidro, lepas tu berlaku kawasan hilir. Hilir ni ialah kawasan Kuala Linggi. Hulu tu Linggi. Macam tu lah. Lebih kurang. Okey, kita ini. Okey, yang ni ialah jenis-jenis lompatan. Ini ialah gambar rajah lompatan. Weak jump tu berlaku macam mana? Kan, lepas tu ni strong jump. Okey, lebih kurang ya. So kalau disuruh lukis, awak lukislah ikut ni ya. Kalau yang macam no jump tu tak payah lukislah. Okey, ini adalah dia punya assumption. The following assumption are made. Okey, ini adalah assumption dia. The flow is uniform. Aliran ni adalah seragam. Dan tekanan dibahagikan kepada distribution, diagihkan, dan tekanan tadi diagihkan kepada sebelum lompatan dan selepas lompatan yang saya sebut tadi lah. Downstream atau upstream ataupun hulu hilir. Maknanya apabila analisis kita kena bahagikan dia, sama ada awak bahagi pada 1 dan 2 boleh juga. 1 sebelum, 2 selepas lompatan. Atau hulu hilir. Atau downstream, upstream. Tak kisahlah apa pun. Okey. Kehilangan yang disebabkan oleh gesiran pada permukaan dasar, bukan permukaan, pada dasar namanya, surface of the bed ni pada dasar aliran. Kehilangan gesiran disebabkan oleh dasar aliran saluran ni small, kecil dan diabaikan.
Sebab kalau kita belajar Bernoulli ke apa kan, ataupun kita belajar tentang open channel, kita akan belajar tentang gesiran berlaku kat sini, betul tak? Awak akan belajar gesiran. Dalam chapter 4 belajar tentang gesiran kan. Mana ni? Okey. Okey, apabila awak belajar tentang open channel ni iaitu awak menggunakan teori Manin formula Manin awak pakai yang saya ajar awak itu. Okey, so awak ambil kira kan faktor gesiran. Okey, sebab tu ada perkali Manin dan sebagainya ni, kali kekasaran. Okey. So kita ambil kira lah faktor tu, gesiran yang berlaku. Tetapi untuk kes hidrolik jam ni, kita dikata kat sini, kita tak ambil kira. Okey, kita tak ambil kira, kita abaikan dia. Dia ni dikata too small, terlalu kecil jika nak dibandingkan dengan kehilangan disebabkan oleh lompatan ni. Lagi besar kehilangan disebabkan lompatan sehingga kita boleh abaikan kehilangan disebabkan oleh gesiran. Okey, lepas tu the slope of the bed iaitu kecerunan dasar saluran adalah kecil kan, dan dia juga diabaikan. So tu yang saya kata tadi, kita assume dia mendatar walaupun sebenarnya dia tak mendatar kan, dia sebenarnya cerun tapi kita assume dia mendatar macam ni untuk memudahkan kita analisis sebenarnya. Okey. Wah, ini adalah depth, y depth, b velocity, z ni adalah jarak dari datum, a adalah luas. Okey. Dan daripada sini ni formula yang penting juga. Yang awak nak kena hafal lah formula ni. Okey. Tengok berapa banyak formula. Buang. Okey, kat sini depth of hydraulic jam ini adalah ketinggian hydraulic jam kedalaman lompatan ataupun disebut sebagai ketinggian lompatan atau kedalaman lompatan. Ini adalah formula dia yang mana Y2 akan tolak dengan Y1. Y2 ni tolak dengan Y1. So ya, jarak daripada sini ke sini adalah tinggi lompatan. Ketinggian apa ni? Kehilangan tenaga semasa lompatan tu, ini formula dia. Di mana dia ambil kira juga energy loss. Energy loss ni disebabkan oleh lompatan. Yang kita belajar EE tadi tu ialah specific energy. Yang awak jangan keliru. Itu adalah specific energy. Yang ni ialah tenaga, kehilangan tenaga disebabkan oleh lompatan. Ini formula dia. Okey. Sekiranya kita nak cari nilai Y1, kita nak dapatkan nilai, awak tengok sini formula ni sebenarnya awak boleh pilih sama ada awak nak pakai yang ni atau awak nak pakai yang ni. Dia bergantung kepada maklumat yang diberi. Kalau maklumat yang diberi ni nombor fruit ni 1 ataupun awak nak dapatkan Y2 kan, awak dapat Y2, maklumat yang diberi Y1 dengan nombor fruit 1, pakailah formula ni. Kalau awak nak dapatkan Y1, maklumat yang diberi Y2 dengan nombor fruit 2, awak pakailah formula ni. So formula ni salah satu. Kalau nak dapat Y1, so masukkan nilai Y2. Nak dapat Y2, masuk nilai Y1 dan F fruit 1. Nombor fruit yang berlaku kat sini lah. Okey. So
dekat sini ada dua istilah, sebelum dan selepas lompatan. Ini adalah selepas lompatan ni dua. Yang dua ni semua kedalaman selepas lompatan, nombor float sebelum lompatan, nombor float selepas lompatan. So dia ada istilah dia sebelum dan selepas. Okey. Dan ini adalah formula yang kita pakai lah. Ini formula dia. Ini formula. Inilah samalah formula ni. Ataupun ni formula dia. Sebelum ni kita belajar kita tak ada V2 apa semua kan. Ini ada kali ni sebab kita kena tengok. Sebelum ni kita just belajar satu part dia. Sama ada dia super ketika ke, dia ketika ke, ataupun dia sub ketika. Tapi kali ni kita belajar dia the whole part. Jadi awak kena decide dia sama ada dia loss sebelum atau selepas lompatan. So ni formula yang pakai. Dan satu lagi formula yang kita pakai ialah formula bagi power loss. Okey, kehilangan kuasa. Sebelum ni kita just belajar tentang kuasa, kali ni kita belajar tentang kuasa. Power loss P sama dengan rho GQ EL. Okay, EL ni ialah energy loss. Energy loss disebabkan oleh hydraulic jump. So banyaklah formula. Daripada minggu lepas ni kita dah jumpa banyak formula yang mana awak kena take note lah formula-formula ni semua. Kan? Okey. Seterusnya. Ni length of hydraulic jump. Okey. Panjang lompatan hydro ni. Baca sendirilah. Okey, problem 5.6. Saya ingat problem 5.6 ni kita akan sambung minggu depan. Bukan hari Khamis nanti kita akan sambung. Problem 5.6 lah. Sebab saya nak bagi awak ruang untuk awak baca dululah semua-semua ni. Tengok balik sebelum kita pergi pada contoh. So, kita baru masuk ada jam, ni baru teori-teori je. Kita akan pergi pada contoh pengiraan dia. Macam mana kita nak kira ni. Okey, ada apa nak tanya sebelum kita end live? Ada, tak ada? Tak ada? Hello? Senyap. Tak ada, Cik. Saya naik menyampah. Ada tanya dah ada? Awak kelas syarah lain pun macam ni ke? Senyap macam ni ke? Tak ada, Cik. Ke kelas saya je? Saya pun jadi bukan awak lah. Saya cerita kelas lah keseluruhan. Saya bila senyap-senyap macam ni saya jadi naik menyampah tu. Jadi macam demoralize. Nak mengajar pun rasa macam malas nak. Jadi macam semangat tau. Awas yang dulu semangat lah. Lepas tu jadi tak semangat sebab tak ada kerjasama daripada student. Saya rasa ketua kelas kena bincang lah dengan kawan-kawan lain. Tak boleh macam ni kan, lecturer lain pun macam cakap seorang je. Macam orang gila cakap seorang kan. Sekurang-kurangnya respon dah sikit. Ini line internet putus pun tak beritahu saya sendiri perasan. Kalau saya tak perasan, dalam baby saya sampai pukul 4 seorang-seorang, punya internet saya dah putus. Sebab sekarang ni musim tujuh kan. Okey, so awak bagi nasihat saya lah, bukan apa nasihat saya, awak tak boleh buat macam tu. Sebab markah, kadang-kadang ada banyak markah kesian. Kan? Nanti lecturer pun tak kesian, lecturer menyampah tak kesian awak. Senyap je, tak wujud ke, tak tidur ke apa kan. Sebab tu awak tengok dalam video, tengok kesian tengok cikgu-cikgu mengajar. Awak ni kira okey lagi kalau ke sekolah kan. Seorang, dua orang student dia mengajar. Awak ni okey lagi semua datang. Kan? Sebab attendance kita penting. Sekolah tak tahulah attendance dia orang tak berapa penting macam kita. Kan? So, tak sepatutnya lah berlaku lah. Kita kena faham dengan faktor pandemik. Bukan kita nak minta kan. Tak ada siapa yang minta nak buat kelas online macam ni, tak ada. Kita semua mengharapkan dapat jumpa face to face. Jumpa face to face memang student lah yang kena kan. Tak datang lewat 5 minit saya halau. Tak datang apa semua, tak ada alasan dah. Sekarang ni boleh bagi alasan, saya terima je. Asal ada alasan saya terima. Ada juga yang student cakap saya, cik, saya memang lepas ada lah cik. Walaupun saya panggil nama tak ada, saya kata okey lah, saya terima juga. Dia ada, dia cakap dia ada lah. Kalau dia membohong tu dia punya pasal lah. Tapi student nampak tak menghargai.
macam malas-malas kan. Sehingga apa tahu, tengok penilaian kali ni nak buat online dah. Dan saya rasa mungkin ni last semester lah. Semester depan awak okey lah kan, awak dah pergi LI. Semester depan tu saya rasa mungkin pemeriksaan akhir dia akan panggil dan dewan lah. Tapi dia akan jaga lah SOP jarak semua akan jaga. Mungkinan lah akan buat macam tu. Sebab saya nampak semua orang dah macam fed up dengan ni. Sebab apa jadi fed up? Sebab tak ada kerjasama. Walaupun kita tahu ni adalah norma baru kan. Kita kata ni adalah new norm. Kan? Dunia hari ni memang macam ni, kita belajar secara internet maya kan. Tapi sebenarnya orang dah mula give up. So saya harap awak semua berubah lah. Yang harus senyap macam tu lah. Natural jadi menyampah. Saya jarang menyampah dengan student lah. Tapi saya jadi menyampah. Sebab putus pun tak beritahu saya jadi macam orang kata apa? Demoralize. Jadi tak motivate saya. Jadi nak terang lebih-lebih pun jadi macam malas. Tahu ada, tahu tak ada. Bukan ilmu tapi saya fikir ada tak ada ni, ada tak ada. Tanya faham tak faham pun tak nak jawab. Seolah-olah macam saya beria-ria. Patut awak lah beria nak belajar kan. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat datang.